Saya Sakina daripada Tekap. Jadi untuk hari ini saya akan memberikan sedikit penerangan berkaitan dengan pertandingan interaktif Math League IML 2022. Jadi untuk makluman semua, pertandingan ini akan dijalankan pada 27 Ogos 2022 iaitu pada hari Sabtu. Jadi sebelum kita teruskan dengan maklumat lebih lanjut, kita tengok dulu latar belakang sedikit sebanyak latar belakang berkaitan dengan pertandingan ini. Jadi untuk makluman semua, IMF pada tahun ini merupakan tahun kedua dijalankan di Malaysia dan tahun pertama dijalankan pada tahun 2021 iaitu tahun lepas dan melibatkan seramai 200 orang peserta. Okey, jadi pada tahun ini IML ni telah mendapat keputusan atau kelulusan daripada BSKK KPM. Jadi, apa tujuan utama pertandingan ini dijalankan? Pertandingan ini dijalankan untuk melihat tahap penguasaan setiap peserta yang menyertai dalam setiap topik yang telah diberikan dalam pertandingan ini nanti. Jadi kita nak tengoklah anak-anak masing-masing, ibu bapa boleh tengoklah anak-anak masing-masing, okey, tahap penguasaannya untuk topik ni di mana tahap penguasaannya, okey ke, lemah ke, secara sederhana ke, ataupun memang dah master dalam topik tersebut. Jadi melalui pertandingan ini kita boleh melihatlah tahap penguasaan mereka dalam subjek matematik. Okey, pertandingan ini akan dijalankan secara atas talian dengan menggunakan aplikasi permainan matematik yang interaktif lah, yang menarik. Okey, dalam permainan tu pelajar perlu menyelesaikan game tu, perlu menyelesaikan misi dalam permainan itu untuk supaya kita dapat tengoklah tahap penguasaan masing-masing dalam topik tersebut. Okey. Dan seterusnya, pertandingan IML ni merupakan kolaborasi antara pihak Tekap Kids Learning dengan pihak ZZ Math, iaitu pihak yang mencipta permainan matematik interaktif ni. Okey. Seterusnya, pertandingan ini dijalankan secara individu, tak ada kumpulan, bermaksud setiap peserta yang mendaftar, mereka kena selesaikan pertandingan tu dengan sendirinya lah. Okey. Seterusnya, bayaran untuk menyertai pertandingan ini adalah percuma. Tetapi, andai kata ada peserta yang ingin menjalankan latihan kendiri sebelum hari pertandingan, peserta boleh melanggan ID yang berharga RM50 untuk melakukan latihan kendirilah sebelum hari pertandingan. Maksud latihan kendiri ni, siapa-siapa yang membayar RM50, kita akan bagi ID lebih awal supaya mereka boleh praktis main game tu sebelum hari pertandingan. Okey. Tak ada paksaan untuk membeli ID, tapi digalakkanlah. Andai kata macam pelajar tu nak praktis dulu, nak tengok dulu macam mana cara main game tu, digalakkan untuk membeli. Tapi kalau tak nak beli pun tak apa, tak ada masalah. Okey, seterusnya pertandingan ini akan menggunakan aplikasi ZZ Math, iaitu aplikasi permainan interaktif untuk subjek matematik. Okey. Seterusnya, pertandingan ini akan menggunakan device yang perlu ada untuk menyertai pertandingan ini adalah sama ada laptop atau komputer ataupun telefon smartphone masing-masing, telefon bimbit masing-masing lah. Okey, Android ke iPhone ke, tak ada masalah, dan kena pastikan ada internet connection yang stabil lah supaya masa hari pertandingan tu takkan ada game yang lag ke ataupun tiba-tiba terlog out and then kena log in balik. Okey, so yang ini antara kriteria untuk pertandingan ini. Okey, seterusnya kita tengok pula competition timeline. Okey. So, yang pertama, sekarang ni telah buka pun pendaftaran untuk menyertai IML bermula dari 13 Jun sehingga 31 Julai. Okey, dalam sepanjang pendaftaran ni, macam saya cakap tadi lah, kalau yang nak melanggan ID untuk buat latihan kendiri perlu buat bayaran RM50, dan kalau tak nak memang pendaftaran adalah percuma. Okey. Seterusnya, 20 Jun iaitu hari inilah. So sepatutnya untuk hari ini merupakan hari kita upload video untuk briefing tentang IML. Okey. Dan seterusnya bermula 23 Julai hingga 23 Ogos, sesiapa yang melanggan ID, kita akan mula berikan ID untuk mereka lakukan latihan. Start daripada 23 Julai hingga 23 Ogos. Kita bagi tempoh 1 bulan untuk peserta yang melanggan ID untuk membuat latihan kendiri sebelum hari pertandingan. Okey, 1 bulan tu lama tu. Okey. Dan seterusnya,
31 Julai pendaftaran akan ditutup. Okey, so lepas pada 31 Julai tak akan ada pendaftaran diterima lagi, tak akan ada pembelian ID diterima lagi. Okey, tapi kita tengok pada management lah, kalau management rasa dia nak extend tarikh pendaftaran ni, kita akan extend. Okey, seterusnya pada 25 Ogos, okey, pada 25 Ogos kita akan mula memberikan ID kepada peserta yang tidak melanggan ID masa pendaftaran tu. Okey, sesiapa yang melanggan ID yang sama mereka akan gunakan pada hari pertandingan. Tapi latihan tu hanya sampai 23 Ogos saja. Pada 25 Ogos, sesiapa yang tidak melanggan, sesiapa yang mendaftar secara percuma yang tidak melanggan ID, kita akan mula beri ID, tetapi bila dah dapat ID tu mereka masih tak boleh main lah. Hari pertandingan baru boleh main, baru boleh mula menjawab bermain game yang kita akan tetapkan nanti. Okey. Dan pada 27 Ogos adalah hari pertandingannya. Okey, kita jalankan dalam satu hari saja untuk ketiga kategori. Kategori kindi yang berumur 5 hingga 6 tahun kita akan jalankan pada pukul 9 hingga 10 pagi, 1 jam. Untuk junior 11 pagi hingga 12 tengah hari, dan untuk senior 2 hingga 3 petang. Okey, setiap kategori itu hanya 1 jam sahaja. Okey. Andai kata ada yang tertanya, kalau anak saya kategori kindi tapi terlepas pukul 9.10 boleh ke join untuk kategori lain? Minta maaf, kalau dah terlepas pada tarikh masa pertandingan tu memang tak boleh, memang orang cakap tak boleh nak buat dah lah pertandingan tu, tak boleh nak join dah pertandingan tu. Sebab kita dah hadkan masa dia, masa tertentu untuk setiap kategori itu. Okey, jadi save the date, block the date. Siapa-siapa yang nak menyertai itu pastikan tarikh tu memang clear daripada segala urusan-urusan yang lain. Okey, kita jalankan hari Sabtu sebab kami tahu hari Sabtu merupakan hari cuti bagi satu Malaysia. Okey, so kita jalankan hari Sabtu sepanjang satu hari itu untuk habiskan ke semua kategori. Okey, pertandingan hanya ada satu peringkat saja. Maksudnya bila start jam 9 sampai 10 tu pertandingan untuk kategori kindi, dah habis jam 10 tu habis dah. Kita akan ambil 3 yang terbaik sebagai pemenang. Okey, tak ada peringkat saringan, tak ada peringkat akhir. Sekira hari pertandingan tu adalah hari peringkat akhirnya. Alright. Seterusnya, okey, saya ada sebut tentang Safe Practice ID tadi. Safe Practice Access, siapa-siapa yang bayar RM50 akan mendapat ID untuk Safe Practice. Okey, ini adalah gambaran aplikasi ZZ Math tu. Okey, dengan bayaran RM50, peserta akan mendapat ID untuk membuat latihan sendiri selama 1 bulan. Okey, dan bila dah bayar RM50 tu mereka akan dapat full access untuk ke semua game dalam mengikut tahun yang tersendiri. Contohnya, pelajar tahun 1 dia nak beli akses, dia bayar RM50, jadi dia akan dapat full access game. Okey, akses penuh untuk semua game yang ada dalam darjah 1 punya tahap. Okey, dan dia akses ni mengikut umur masing-masing lah. Kalau darjah 1 kita bagi akses untuk darjah 1, darjah 2 kita bagi akses untuk darjah 2. Okey, tapi darjah 1, 2, 3 ni kita akan gabungkan di dalam satu kategori nanti. Okey. So apa kelebihan kalau pelajar membeli ID? Apa kelebihan kalau peserta membeli ID? Yang pertama, mereka akan mendapat akses lebih dari 10 game untuk membuat latihan kendiri. Kami pun tak terkira berapa game, tapi yang pasti lebih daripada 10 game. Setiap tahap tu, setiap tahun tu, darjah 5 dengan 6 tahun kindi, darjah 1, darjah 2 sampai darjah 6 tu, setiap tahun tu ada lebih daripada 10 game. Dan tak semua game itulah kita akan ambil, dan untuk competition nanti kita akan pilih permainan-permainan tertentu mengikut topik yang kita dah tetapkan untuk pelajar menjawab masa hari pertandingan nanti. Okey, jadi masa safe practice ni dia akan main banyak game lah. Tapi kalau nak fokus dekat topik-topik tertentu tu pun boleh, tak ada masalah. Tapi dah halang-halang dapat semua akses, main je lah semua kan. Okey. Seterusnya, apa lagi kelebihannya? Peserta akan lebih bersedia lah sebab dia rasa confident. Dia dah tahu dah macam mana cara nak jawab, nak main game ni, macam mana cara nak guna aplikasi ZZ Math ni. Dia dah confident, jadi dia lebih prepare, dia rasa lebih bersedia untuk menghadapi hari pertandingan nanti. Dan seterusnya, participants are able to adapt well and get clear picture. Ni pun cara, maksudnya bila dah ada ID tu, dia dah tahu dah game apa, dia dah tahu dah topik apa, dia boleh fokus dengan cara menjawab game tu. Dia lebih bersedia lah. Okey, dia akan jadi lebih bersedia untuk menjawab, untuk bermain game pada hari pertandingan nanti. Okey.
So bayaran RM50 akan dapat ID bermula 23 Jun dan boleh buat praktis sehingga 23 Ogos. Okey, siapa-siapa yang mendaftar sekarang, kita akan mula bagi ID 23 Jun lah. Tetapi start 23 Jun, siapa-siapa yang mendaftar tu, kita akan bagi ID sama ada hari yang sama ataupun keesokan harinya. Okey. Alright, seterusnya kita tengok dulu kategori untuk pertandingan IML pada IML 2022. So kita akan ada 3 kategori. Yang pertama kategori Kindi merangkumi peserta berumur 5 hingga 6 tahun dan hari pertandingan sama 27 Ogos Saturday pukul 9 sampai 10 pagi. Okey, dan kategori kedua adalah kategori junior melibatkan peserta yang berumur 7 hingga 9 tahun. Okey, hari pertandingannya sama 27 Ogos hari Sabtu jam 11 hingga 12. Dan kategori ketiga adalah kategori senior melibatkan peserta berumur 10 hingga 12 tahun. Okey, dan masa pertandingannya adalah 2 hingga 3 petang. Kita asingkan setiap kategori ni masa pertandingan berbeza supaya andai katalah dalam satu keluarga tu anaknya ada dalam ketiga-tiga kategori. So masing-masing ada ruang dan peluang untuk buat dengan tenang. Okey, sebelum abangnya pula guna device yang sama ke, lepas tu mula-mula adiknya, lepas tu kakaknya, lepas tu abangnya. Kita asingkan supaya masing-masing pun ada masa untuk bersedialah. Okey. Alright. Seterusnya, ini adalah topik-topik yang kami dah finalizekan, topik-topik untuk hari pertandingan nanti. Okey, cumanya siapa-siapa yang beli ID tadi, semua topik mereka akan dapat semua akses untuk semua game, bermaksud semua topik ada, tapi topik ini yang kita akan bagi masa hari pertandingan. Maksudnya game dalam topik ini yang peserta perlu selesaikan masa hari pertandingan pada 27 Ogos nanti. Okey. So, untuk kategori Kindi, ini 4 topiknya. Pre-number experience, number concepts, number operation, shape and space. Okey, pengenalan kepada nombor, lepas tu konsep nombor, konsep operasi dan juga ruang dan bentuk. Okey, ini kategori Kindi 5 hingga 6 tahun. Seterusnya untuk kategori junior 7 hingga 9 tahun kita ada whole number, nombor bulat, basic operation, okey, tambah tolak tu semua tu fraction dan measurement. Okey, ini 4 topiknya. Dan untuk kategori senior ini 4 topiknya. Ada kategori senior 10 hingga 12 tahun lah, darjah 4 sampai darjah 6. So topiknya fractions, decimals, ration and proportions and data handling. Okey. Jadi ini kalau siapa-siapa yang melanggar ID tadi, topik ni memang akan ada dalam safe practice tapi kita tak bagi tahulah game mana, kita hanya bagi tahu topik mana, game mana tu nanti masa hari pertandingan baru buat. Tapi kalau dah practice tahulah game mana kan. Okey. Alright. So, seterusnya kita nak tunjuk sikitlah hadiah yang pemenang yang bakal pemenang yang pemenang bakal dapat. Okey, maafkan saya. Okey. So, ini adalah senarai hadiahnya. Kita letak je dulu senarai hadiahnya, tak ikut kategori lagi. Nanti bila nak sampai masanya kita akan umumkanlah setiap kategori apa hadiah-hadiahnya. Tapi yang pasti setiap peserta yang mendaftar dan yang mengikuti pertandingan ini akan mendapat sijil penyertaan. Okey, akan mendapat sijil penyertaan. Siapa-siapa yang kita ada data masa hari pertandingan nanti 27 hari bulan tu, siapa-siapa yang jawab walaupun tak menang ke apakah, asalkan dia jawab, dia akan dapat sijil penyertaan dan juga dia akan dapat gap analysis report. Dekat gap analysis report ni lah yang para ibu bapa, boleh tengok tahap penguasaan anak masing-masing mengikut topik yang telah kami tetapkan tu. Okey, jadi kalau untuk pemenang pula mereka akan dapat 3 sijil lah, sijil penyertaan, sijil pemenang, sijil penyampaian dan juga gap analysis report. Okey, dan hadiah lah. Okey, yang tak menang tapi menyertai pertandingan pada 27 bulan akan dapat 2 ni. Okey, sijil penyertaan dengan gap analysis report. Gap analysis report memang kita bagi untuk semua orang yang menyertai hari pertandingan nanti. Okey, ini tujuan utama kami jalankan eksperimen pula, maafkan saya. Ini tujuan kami jalankan pertandingan ini untuk tengok tahap penguasaan pelajar masing-masing. Okey, jadi
Nah, itu sahaja dari saya. Okey, siapa-siapa yang belum daftar, cepat-cepat daftar. Siapa-siapa yang dah daftar tapi tak beli ID, boleh hubungi pihak kami kalau rasa nak beli ID untuk anak main buat latihan sebelum hari pertandingan. Okey. Siapa-siapa yang dah membeli ID, mohon bersabar. Mula 23 hari bulan nanti kita akan bagi ID. Sekalilah dengan cara-cara macam mana nak login dalam aplikasi ZZ Math apa semua tu kita akan bagi bermula 23 hari bulan nanti. Okey. Jika ibu bapa atau guru di luar sana ada pertanyaan lagi nak tanya, boleh terus hubungi PIC kami, Cik Mimi ataupun Cik Lena untuk maklumat lanjut. Okey, so sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye-bye.